Tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pada tengah hari ini diizinkan kita sekali lagi berada dalam masjid ini. Sama-sama kita mengabadikan masa yang Allah izinkan kita antara sekarang ni dengan waktu zuhur, dengan kita membaca kitab yang bernama Riyadhus Shalihin. Artinya riyadah untuk bagi mereka-mereka yang soleh. Riyadah tu artinya exercise, latihan-latihan bagi orang-orang yang soleh supaya menjadi orang yang bertakwa. Soleh itu keadaan yang paling rendah. Orang beriman yang paling rendah dipanggil orang soleh. Atas itu lagi ada lagi al-muflihun, al-abrar, ashabul yamin dan sebagainya. Jadi kita ni mudah-mudahan dapat jadi orang soleh, okey lah tu. Selamat lah tu. Dapat jadi orang soleh tu okey lah tu. Jangan jadi orang zalim, jangan jadi orang fasik. Jadi ada latihan-latihan kalau kita nak jadi orang soleh. Di sini diberinya panduan-panduan kalau kita nak jadi orang yang soleh. Baik. Hari ini kita nak baca mana? Muka surat, kalau tengok kitab saya ni 32. Dek. Bab yang kedua. Manakala aku mendapat tahu. Yang tu ya? Okey. Manakala aku mendapat tahu. Hadis ni panjang ni. Ini sambungan daripada bulan sudah. Manakala aku mendapat tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berangkat kembali dari Tabuk. Tabuk tu Nabi nama tempat. Ada satu peperangan namanya perang Tabuk ya. Datanglah duka cita yang tidak terkira-kira. Ya, siapa yang duka cita tu? Sahabatlah ya. Kerana Rasulullah dah berangkat kembali ke Tabuk. Datanglah duka cita yang amat sangat, yang tidak terkira-kira. Aku pun mulai teringat akan pendustaan, bagaimanakah aku akan terlepas dari kemurkaannya. Macam mana aku boleh terlepas dari kemurkaan Allah Ta'ala esok, dan meminta tolong di dalam perkara ini kepada tiap-tiap yang mempunyai fikiran dari ahliku. Macam mana aku nak minta kepada ahli-ahli aku, macam mana aku nak maaf dengan mereka, macam mana mereka yang boleh nak memaafkan aku atau tidak. Kataku, apabila disebut orang bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir sampai, hilanglah segala fikiranku yang tidak baik, sehingga aku tahu bahawa aku tidak akan lepas sekali-kali daripadanya dengan apa pun jua, dan aku pun berazam membetulkan kebenarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sampai. Beliau apabila tiba dari pergiannya, dimulainya masuk masjid. Rasulullah bila dia mengembara, balik-balik dia terus ke masjid. Itu sunnah ya. Kita mau itu juga. Bila lepas musafir, sunat kita masuk dalam masjid kita tu. Sembahyang dulu. Kalau tak ada apa benda nak sembahyang tahiyatul masjid. Lepas itu baru balik. Itu sunat. Orang balik dari Mekah mau itu juga. Balik dari umrah, balik dari haji, balik dari mana-mana lah. Dari luar negeri. Sampai kampung dia, pergi masjid dulu. Ya, sekurang-kurangnya sembahyang tahiyatul masjid. Lepas itu sujud syukur ke apa-apa. Lepas itu baru balik ke rumah. Ya, Rasulullah itu ada banyak. Dia pun pergi ke masjid. Masuk ke masjid dan bersembahyang di dalamnya 2 rakaat. Tak ada apa nak sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian maka duduk untuk menerima orang. Kemudian dia menerima tetamu. Ketika itu datanglah orang-orang yang tak mau turut sama berperang. Perang Tabuk tu ada orang yang minta izin jangan perang. Dia tak nak ikut sama perang Tabuk. Perang Tabuk tu perang besar tu. Sehingga Nabi minta sumbangan daripada sahabat-sahabat. Dalam perang itulah Abu Bakar bila minta sumbangan tu dia bagi apa? Seluruh hartanya. Umar bagi separuh dari hartanya. Osman bagi 1/3 daripada hartanya. Yang tak bagi Ali je. Kenapa? Kenapa Ali tak bagi? Apa nak dibaginya? Dia apa-apa ke dana? Apa ham tak ada? Itu dia. Tapi Abu Bakar seluruh harta yang baginya. Osman kaya raya. Kalau nak kira bilangan, nak kira nilai,
yang dibagi Osman tu lebih banyak lagi nilai daripada Abu Bakar. Tapi mana lebih besar di sisi Allah Taala? Sumbangan Osman ke sumbangan Abu Bakar? Abu Bakar lebih besar kerana dia habis semua. Tapi kalau bilangan kuda, bilangan unta, bilangan kambing yang dibagi tu, Osman lebih banyak. Tapi Abu Bakar habis semua harta yang dibaginya. Bila ditanya apa yang tinggal pada kamu lagi wahai Abu Bakar, apa jawabnya? Memadailah bagi aku Allah dan Rasul. Macam kita lah. Jalan tabung sekarang, dalam poket kita ada RM3 je. Kita membagi RM3. Habis, kupang tak ada. Ada orang kaya dekat dengan kita tu, dia berjuta-juta duit dalam poketnya, bagi RM10. Yang mana besar nilai? Yang RM3 duit kita tu ke yang RM10 duit dia? Yang RM3 lagi besar nilainya. Begitulah lebih kurang. Ini orang tabuk kan? Jadi dia pun apa? Sampai beliau apabila tiba dari pergian dimulainya, masuk masjid dan sembahyang di dalamnya 2 rakaat. Kemudian duduk untuk menerima orang. Siapa untuk menerima orang nak berjumpa dengan Rasulullah? Ketika itu datanglah orang-orang yang tak mahu turut sama berperang meminta uzur. Dan berjanji setia kepadanya. Mereka itu adalah 80 orang. Oh, ramai rupanya, ada 80 orang lebih. Rasulullah SAW mengakui dan menerima kenyataan mereka. Artinya Rasulullah maafkan mereka itulah. Tak apalah kamu tak dapat apa dan buatnya. Sebenarnya bila diperintahkan oleh Rasul untuk berperang, kita ni apa hukumnya? Mesti turut serta berperang. Kerana orang yang lari dari peperangan tu dikira sebagai melakukan dosa yang besar. Antara dosa besar tu ialah orang yang lari dari peperangan. Tapi mereka ada alasan. Ada sebab. Dia mencerita kepada Rasulullah, aku tak boleh perang ni kerana begini. Rasulullah terima. Baik. Kemudian menerima kenyataan mereka itu, memohonkan keampunan bagi mereka itu. Rasulullah minta ampun dari Allah bagi pihak mereka yang tak mahu berperang tu. Dan menyerahkan rahsia-rahsia mereka ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mereka bagilah alasan-alasan. Padahal itu rahsia tu. Tapi pada Allah mana ada rahsia? Tak kabur pun dia tahu juga. Jadi kabur kan dia. Sehingga aku datang pula. Aku tu perawi ni lah. Siapa yang anunya? Siapa nanti? Daripada mana? Ada pun cerita ni aku daripada mana? Nanti ya. Ka'ab bin Malik. Orangnya yang cerita ni namanya Ka'ab bin Malik. Sehingga aku datang pula menghadap beliau. Apabila aku memberi salam, beliau tersenyum. Artinya mesra lah tu. Aku bagi salam, dia senyum. Kalau masak saja, artinya dia marah lah tu. Dia kita je. Kalau orang bagi salam, Assalamualaikum. Dia beria. Itu senyum lah tu. Jadi ni begitu je. Beliau tersenyum sebagai senyuman orang sebagai senyuman orang yang dimarahi. Macam orang kena marah. Kemudian beliau bersabda, mari sini. Saya pun datang. Dia panggil Rasulullah, mari dekat aku, kata Rasulullah. Dia pun datang, Ka'ab pun datang. Dan duduk di sisinya. Sabda beliau, mengapa engkau tidak turut bersama? Rupanya Ka'ab pun sama juga, tak ada apa? Mencari keuzuran, tak perang bersama dengan Rasul. Mengapa engkau tak turut bersama? Tidakkah engkau telah membeli tongganganmu? Bukankah kamu dah beli kuda, dah beli unta, dah beli tonggangan nak perang ni? Kenapa kamu tak ikut sama? Jawabku, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, demi Allah sesungguhnya jikalau saya duduk di sisi orang selain Tuhan dari ahli dunia, aku lihat diriku akan keluar dari kemarahannya dengan keuzuranku. Sesungguhnya saya telah diberi pertelagahan, tetapi saya demi Allah saya tahu jika saya ceritakan kepada Tuhan pada hari ini cerita bohong, nescaya Tuhan akan sudi. Tuhan akan sudi pada saya. Kalau saya bohong, Tuhan pun akan terima. Kalau saya bohong pun, tapi saya tak nak bohong. Tetapi perkara itu mengesyaki bahawa Allah memurkai Tuhan. Kamu boleh terima, tapi Allah takkan terima kerana Allah tahu kalau saya bohong. Jadi saya tak nak bohong lah pada pekerjaan ini.
Dan jika saya cerita kepada Tuhan cerita sebenar akan Tuhan, tetapi bahawa sesungguhnya saya berharap akan balasan Allah Azza wa Jalla. Demi Allah tidaklah saya keuzuran. Sebenarnya saya kata tak ada uzur. Demi Allah tidaklah sekali-kali saya lebih kuat dan lebih mudah daripada saya ketika saya telah turut bersama tuan-tuan. Ya, sabda Rasulullah SAW itu sungguhlah benar. Saya tak pergi itu kerana apa? Kerana saya tak ada apa alasan. Tak ada alasan nak pergi kerana tak ada pergi turut bersama dengan kamu tu. Aku tak nak bagi alasan, kata dia. Ngapa Rasulullah? Betul itu kata Rasulullah. Bangunlah sehingga Allah memberi hukuman pada kamu. Jadi baliklah. Tunggulah apa hukuman yang Allah nak bagi pada kamu, kata Rasul kepada Ka'ab ni tadi. Beberapa orang lelaki dari Bani Musalmah, Bani Musalmah satu puak lah namanya Bani Musalmah. Arab ni ada Bani. Bani Musalmah berjalan mengikuti aku. Mereka berkata kepada aku, demi Allah, kami tidak tahu engkau pernah melakukan suatu kesalahan sebelum ini. Sesungguhnya engkau telah berupaya meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mereka yang lain-lain yang tidak turut pergi berperang. Yang tidak turut pergi berperang itu, kesalahanmu itu cukuplah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan keampunan bagimu. Dengan kesalahan kamu itu, kamu dah ngaku kamu tu salah, Rasulullah minta ampun bagi pihak kamu. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa kamu tu. Kata dia sahabat-sahabat dia yang lain. Demi Allah mereka sentiasa membengis dan mencelaku sehingga mahu rasanya aku kembali menghadap Rasulullah, seakan-akan tak percaya kepada diriku sendiri. Kemudian aku berkata kepada mereka, mereka tu sentiasa mencela dia. Ini balasannya, kata Rasulullah. Kamu tunggulah balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Balasannya apa? Dicela oleh para sahabat. Mana pergi dia ejek-ejek dia. Ini orang ni tak perang, dia orang ni apa, banyak melalasai, orang ni tak nak berjuang jalan Allah. Macam-macam cela-cela ni. Inilah balasannya yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Adakah lagi seorang yang lain yang menemui kejadian seperti ini? Aku bertanya kepada mereka, ada tak orang lain yang macam aku ni juga, tak nak berperang, tak ada alasan, lalu dicela-cela orang? Ada tak orang lain? Mereka menjawab, ya, ada. Kata orang lain, ada. Ada lagi dua orang lelaki, kedua-duanya berkata seperti yang telah kau katakan itu. Dan orang pun berkata terhadap keduanya seperti yang dikatakan kepada kamu. Mereka pun mencela dia, orang tu. Macam mana mereka mencela kamu, macam itulah balasannya, sama aja. Seperti dikatakan kepada kamu juga. Siapakah mereka itu? Siapakah mereka yang berdua itu? Tanyaku. Jawab mereka itu, Mararah bin Rabi'ah al-Amari dan Halal bin Umayyah al-Waqafi. Mereka sebutkan kepadaku dua orang soleh. Mereka itu sebenarnya dua orang soleh yang telah masuk bertempur dalam peperangan Badar. Kedua-dua itu ahli Badar, tapi mereka juga telah uzur untuk perang Tabuk. Mereka juga minta uzur dengan Rasul supaya tidak serta dengan perang Tabuk. Padahal kedua-dua ni ahli Badar. Ahli Badar ni hebat tau. Perang Badar, 313 tentera Islam melawan 1000 lebih tentera kufar. Menang pula tentera Islam tu. Sebab orang yang serta dengan perang Badar ni dijamin Rasulullah masuk dalam syurga. Ini pun dua orang begitu je. Dua orang yang tadi, iaitu apa? Mararah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqafi. Kedua-dua ni orang soleh belakang ni. Mereka sebutkan kepada aku dua orang soleh yang telah masuk bertempur di dalam peperangan Badar. Dua orang yang telah menunjukkan tauladan yang baik. Aku pun berlalu ketika mereka sebutkan orang yang berdua itu kepadaku. Dan Rasulullah SAW telah melarang dari mengatakan kami. Wahai bertiga orang dari orang-orang yang memungkiri Rasulullah, kami telah dihindarkan oleh manusia, atau mereka telah berubah terhadap kami, sehinggalah bumi ini telah samar-samar pada diriku, seolah-olah bukan lagi bumi yang aku kenali. Jadi ketika aku jalan di atas bumi ini, seolah-olah bukan bumi yang aku tahu.
Bumi pun terasa asing bagi diri aku. Kenapa? Kerana aku telah menguzurkan diri aku tanpa ada alasan yang baik untuk berperang bersama-sama dengan peperangan Tabuk. Demikianlah keadaan kami terus menerus. 50 malam kami 50 malam kawanku yang berdua itu berdiam diri saja di rumah, tak keluar. Mereka duduk menangis. Tetapi aku adalah seorang yang lebih muda dan paling keras hati. Aku keras hati, aku tak menangis pun. Aku keluar juga. Aku keluar pergi sembahyang bersama muslimin dan berjalan keliling di pasar-pasar. Tiada seorang pun yang menegur aku. Tak ada seorang menegur aku. Tak peduli dia makan aku. Aku pergi ke pasar, maknahin je dia. Dipulau oleh mereka. Kata dia Ka'ab ni tadi ya. Tiada seorang yang menegur aku. Aku pergi mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku memberi salam kepada beliau sedangkan beliau duduk dalam majlis. Sesudah sembahyang, aku berkata dalam hati, adakah bergerak-gerangan bibirnya menjawab salam atau tidak? Aku tak tahu dia jawab tidak salam aku tadi. Tapi aku tak dengar katanya. Kemudian aku sembahyang berhampiran dengannya dan aku memandang kepadanya mencuri-curi. Hati panjang, tengok peti, tengok paling sana, tengok. Mencuri-curi lah. Kadang tengok kadang tidak. Macam kita dengan orang besar lah. Kalau ada sultan ke dekat ni, tengok. Dia tengok aku ke tak? Mencuri-curi tengok. Macam itulah. Ini dia dengan Rasulullah itulah. Mencuri-curi pandang. Bila aku bersemayang, beliau memandang kepada aku. Dan bila aku menoleh kepadanya, dialihnya pandangannya. Itu Rasulullah. Bila aku tak tengok dia, dia pun tengok aku. Bila aku tengok dia, dia paling muka ke lain. Itu Rasulullah ya, penting itu. Itu dia. Dan bila aku menoleh kepadanya, dialihnya pandangannya. Sehingga sudah lamalah ketiadaan mesra kaum muslimin terhadap aku. Orang muslimin itu semua memulaukan dia. Tak nak negur, tak nak senyum, tak nak salam pun. Bagi salam bukan setengah tak jawab. Kenapa? Kerana Rasulullah itu. Sehingga Rasulullah memaafkan mereka. Ketika itulah dia menerima akibatnya. Kenapa? Tak turut serta dengan sahabat-sahabat lain berperang. Di mana perangnya? Perang Tabuk. Berapa lama ya? Ketiadaan mesra kaum muslimin terhadap aku. Aku pun berjalan hingga aku naik ke dinding tembok. Ke dinding tembok Abu Qatadah. Tembok iaitu Abi Qatadah. Dia adalah anak bapa saudaraku. Dia anak kepada bapa saudaraku, erti sepupu dia lah tu. Orang yang paling aku kasihi, Abu Qatadah tu. Dan aku pun memberi salam kepadanya. Demi Allah, salamku itu tidaklah dijawabnya. Abu Qatadah tu sepupu dia, anak kepada pak saudaranya, sepupu lah tu. Aku beri salam, dia akan tak jawab. Tak nak jawab dia Abu Qatadah salam daripada Ka'ab ni tadi. Kemudian kataku, wahai Abu Qatadah, aku minta kepadamu dengan nama Allah. Tahukah engkau bahawa aku mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Tahu tak kamu aku ni cintakan Allah, aku cintakan Rasul juga, kata dia. Dia diam, tidak menjawab. Aku ulang sekali lagi, dia tetap tidak menjawab. Kemudian aku ulang sekali lagi. Akhirnya dia berkata, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau kamu kasihkan Allah, Allah tahu. Rasul lagi tahu. Rasul pun tahu, Allah pun tahu. Tak payah kamu cakap tentang apa. Dia diam lagi, tidak menjawab ya. Aku ulang sekali lagi. Apa jawabnya? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Menggenang air mataku ketika keluar air mata dia. Air mata Ka'ab ni mengenang. Ketika meleleh dah air matanya. Menggenang air mataku dan aku pun pergilah hingga ke pagar. Aku pergi sampai ke pagar. Sedang aku berjalan di pasar Madinah, tiba-tiba aku lihat seorang awam dari penduduk Syam. Syam ni Syria ya. Penduduk Syam. Dulu dipanggil Syam, sekarang dipanggil Syria. Yang berperang dengan perang sekarang ni. Sebagai penjual makanan di Madinah, dia bertanya, siapakah yang tahu Ka'ab bin Malik?
kenal aku kau siapa orang nama Ka'ab bin Malik? Padahal orang yang tanya tu dia lah nama Ka'ab bin Malik. Ya. Siapakah yang tahu Ka'ab bin Malik? Kata ditanyanya. Ya. Orang pun menunjukkan kepada aku, menunjukkan aku kepadanya. Inilah dia. Dan dia pun datang kepadaku, menunjukkan sepucuk surat dari raja apa? Raja Ghassan. Ghassan tu raja di situlah. Ya, Raja Ghassan. Aku adalah juru tulis dan aku baca surat itu berbunyi. Surat itu bunyi ni, sesungguhnya kami mendapat khabar bahawa engkau telah dipecat oleh sahabatmu. Ya, engkau telah dipecat oleh sahabatmu. Tuhan tidak menjadikan kau di negeri yang hina dan di tempat yang picik. Berhubunglah dengan kami supaya kami beri pertolongan. Kata surat. Kamu telah dipecat dari jawatan kamu, katanya. Apa jawatan tak ada kamu pun. Jadi kamu ni ya, tidak dijadikan engkau di negeri yang hina. Kamu tak boleh bertugas di negeri ini. Dan di tempat yang picik, tempat yang sempit. Berhubunglah dengan kami supaya kami beri pertolongan. Seketika membaca surat itu, aku berkata dalam hati, ini pun satu ujian juga. Inilah balasan. Tadi kan Rasulullah kata kamu tunggulah balasan dari Allah. Ini di antara balasannya. Dia pecat dari jawatannya. Aku bawa surat itu ke dapur dan aku bakar je surat. Tak ada di apanya? Tak ada disimpannya. Dibakar je surat tu, dimusnahkan surat tu. Hingga apabila berlalu 40 hari, 50 hari, sama ada 40 hari atau 50 hari, dan tak lama wahyu pun datang, wahyu pun turun. Tiba-tiba datang utusan. Ya. Tak lama wahyu pun turun. Tiba-tiba datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku dan berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh engkau mengasingkan perempuanmu. Kamu jauh dari perempuan kamu. Jangan dekat dengan isteri kamu. Kataku, akan aku ceraikan dia atau apakah yang akan aku perbuat? Ada aku nak ceraikan dia ke apa? Katanya tidak. Tetapi jangan dia dihampiri. Macam apalah, jangan kamu dekat dengan isteri kamu. Tapi jangan cerai lagi. Kamu tak boleh hampir dengan isteri kamu, katanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus seperti itu juga kepada kawanku yang dua lagi kan, mula-mula tadi. Yang dua orang lagi tu. Apa itu juga tindakannya. Kamu berdua jangan dekat dengan isteri-isteri kamu, katanya. Aku pun berkata kepada isteriku, pergilah engkau kepada kerabatmu dan beradalah di sana sehingga Allah Ta'ala memberi hukuman dalam perkara ini. Dia ngabur pada isteri dia. Kamu baliklah pergi rumah abang kamu ke, rumah pak kamu, rumah tok kamu ke apa ke. Jangan datang-datang lagi. Sehinggalah dibenarkan oleh Rasulullah. Sehingga Allah bagi keampunan bagi aku. Baru kamu boleh dekat dengan aku. Baik. Isteri Hilal bin Umayyah, yang dua orang tadi, salah seorang namanya Hilal bin Umayyah, ya, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Hilal bin Umayyah seorang tua yang sudah tidak upaya, dia tidak ada mempunyai hadam. Tak sukakah Tuhan kalau saya layani dia? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak, tetapi janganlah dia menghampiri engkau. Kamu nak layan tak apa, tapi jangan dia dekat dengan kamu. Jangan bermesra-mesra dengan kamu. Yang usik-usik kamu, faham betul? Tak faham kan? Ada orang tak faham kan? Kalau tak faham juga, bukanlah orang tua namanya. Macam tu. Jangan kamu apa-apa dengan dia. Layan-layan biasa tak apa. Kemudian katanya lagi, demi Allah, sesungguhnya dia tak dapat bergerak apa-apa ya Rasulullah. Dia dah tua. Dah tua, tak lalu apa pun, katanya. Dan demi Allah, dia sentiasa menangis semenjak perkara ini terjadi hingga ke hari ini. Ya, Hilal bin Umayyah tu sentiasa menangis, je meraung, ngobak aja. Tahu ngobak? Sampai hari ini. Kenapa? Tindakan Rasulullah memulaukan ketiga-tiga orang tadi. Ka'ab, Hilal dan seorang lagi tadi, ya. Tiga-tiga orang tu. Setengah kerabatku berkata kepada aku, setengah kerabatku berkata kepada aku, kalau engkau mahu meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan isterimu, boleh tak? Kamu boleh minta izin untuk berhubung dengan isteri kamu.
Sesungguhnya beliau telah mengizinkan isteri Hilal bin Umayyah melayani suaminya. Hilal bin Umayyah diboleh dia Rasulullah, boleh melayan. Cuma tak boleh bermesra-mesra, tak boleh. Sekat bagi jamu kopi boleh lah. Masakkan nasi boleh. Yang lain tak boleh. Kataku tidak, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan itu, dan aku tak tahu apakah kelak kata beliau jika aku minta izin kepadanya. Aku adalah seorang muda. Ada 10 malam aku tinggal demikian. Dengan itu cukuplah 50 malam dari semenjak dilarang mengata kami. Semenjak dilarang mengata kami. Kemudian aku mengerjakan sembahyang fajar. Sembahyang fajar pada subuh. Sebelum subuh tadi sembahyang fajar namanya ya. Pada subuh malam 50 di atas salah sebuah rumah kami, sedang aku duduk dalam keadaan yang telah disebut Allah Ta'ala. Dari hal kami itu tiba-tiba semput rasanya nafasku. Dia semput, nafas dia tak boleh bernafas. Dan bumi yang lapang ini pun ku rasa sempit. Bumi nak rasa sempit, nafas pun dah tersesak. Aku dengar suara orang berteriak, memecah dengan sekuat-kuat suaranya, "Wahai Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah." Aku dengar suara. Suara siapa entah. Bergembiralah. Aku pun sujud menyungkur, dan aku tahu sesungguhnya kedukaan telah datang. Setelah selesai sembahyang fajar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada orang ramai akan taubat Allah Azza Jalla terhadap kami. Orang-orang pun datang mengucapkan kesukaan kepada aku. Maknanya apa? Dosa Ka'ab tadi sudah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah mengumumkannya, dosa mereka telah diampunkan. Jadi bila dengar tu orang ramai pun bangkitlah mengucapkan tahniah kepada Ka'ab, kepada Hilal dan sahabat-sahabat yang tadi. Ini akibat apa? Akibat memulakan peperangan yang telah diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lari dari peperangan merupakan dosa besar. Kerana perjuangan ni tuan-tuan dan puan, perjuangan menentang kufar ni, perjuangan untuk menegakkan agama Allah bukannya satu pilihan tau. Berjuang di jalan Allah bukannya satu pilihan. It is not an option. It is an obligation. Faham ke mana? Tak faham apa tak kerti mengaji sekolah putih pun. Dia bukan pilihan. Dia adalah tanggungjawab. Everybody must do it. Mesti berjuang di jalan Allah. Lebih-lebih lagi bila diperintah oleh pemerintah suruh berperang di jalan Allah. Tak boleh nak bagi alasan. Tak maaf lah. Isteri saya demam. Tak ada. No way. Tak ada alasan. No reason at all. Kena ikut sama. Ini pun betul dia. Ini akibat dia apa? Akibat dia tak mau mengikut arahan Nabi suruh berperang dalam peperangan Tabuk. Berapa lama tu? 50 malam. Baru diizinkan oleh Allah Ta'ala. Baru Allah kata dah diampunkannya. Bila begitu, sahabat-sahabat pun mengucapkan tahniah lah kepada mereka. Syukurlah kata mereka. Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Aku pun sujud tersungkur, menyungkur, dan aku tahu sesungguhnya kedukaan telah datang. Telah datang artinya lepas kedukaan tu kegembiraan lah. Setelah selesai sembahyang fajar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada orang ramai akan taubat Allah Azza wa Jalla terhadap kami. Artinya Allah dah terima taubat kami. Orang-orang pun datang mengucapkan kesukaan kepadaku dan kepada kedua kawanku itu. Seorang datang kepadaku memecut kuda, naik kuda laju-laju, dan lagi seorang datang kepada dari Aslam menuju aku. Kelihatan di atas gunung, suaranya lebih pantas dari kuda, mengucapkan kesukaan. Apabila dia sampai kepada aku tanggalkan kedua lapisan bajuku dan aku sarungkan kepadanya. Lantaran suka menyebutnya, demi Allah pada hari ini aku tidak mempunyai baju selain yang dua helai ini. Kemudian aku pinjamkan dua helai baju untuk kupakai, dan aku pun pergi. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menerima oleh manusia berduyun-duyun mengucapkan kesukaan, tahniah manusia-manusia mengucapkan kesukaan kerana dosa-dosa aku telah diampunkan oleh Allah Ta'ala.
Tahniah, tahniah, tahniah kata mereka ya. Kerana seronok benar mereka tu mendengarkan bahawa dosa-dosa aku tu telah diampunkan oleh Allah Taala. Ya, aku tidak mempunyai baju, saya itu nama dia. Aku terima oleh manusia berduyun-duyun mengucapkan kesukaan kepadaku. Dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, apa kata mereka? Bergembiralah oleh keampunan Tuhan terhadapmu. Gembiralah. Ya. Aku pun masuk ke dalam masjid. Aku ni tahu Ka'ab ni tadi ya. Aku pun masuk ke dalam masjid. Aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dikelilingi oleh orang ramai. Maka bangun Talhah bin Abdullah. Talhah bin Abdullah ni orang Madinah ya. Dia ni lah yang kain Abu Talhah ni yang kahwin dengan perempuan yang paling masyhur di Madinah tu. Namanya Ummu Sulaim. Ada pernah dengar nama itu tak? Ummu Sulaim. Mas kahwinnya apa? Mas kahwinnya mengucap 2 kalimah syahadah. Dia masa itu belum Islam lagi. Dia minang Ummu Sulaim ni. Kata Ummu Sulaim, ayah tak kahwin dengan Mikir. Agak macam itulah, agaknya lah. Ayah tak kahwin dengan Mikir, tapi Mikir kapion macam mana nak kahwin dengan ayah? Oleh yang demikian, kalau Mikir takkan ayah, Mikir masuk Islam. Kalau Mikir mau masuk Islam, apa? Saya jadikan kalimah syahadah tu sebagai mas kahwin untuk saya. Tak ada, tak boleh kata Putlah ya. Maka dia pun mas kahwinnya 2 kalimah syahadah. Aku terima nikahnya Ummu Sulaim binti ini dengan mas kahwinnya 2 kalimah syahadah. Dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia kahwin dengan Ummu Sulaim. Tak pernah dengar kena cerita Ummu Sulaim ni. Lepas tu dapat anak, mati anak tu. Dia apanya? Mati anak tu, diselenggarakannya anak tu seorang. Abu Talha tak ada rumah masa tu. Balik-balik je dia layan suami macam tak ada apa berlaku lah. Tak pernah dengar cerita tu. Dilayannya elok, dia bagi makan, dia bagi senyum dan sebagainya. Apa-apa udah tenang suami pun, dia mengabur pada suaminya. Abang-abang, agaknya lah. Abang ke Ling. Ling-ling. Ling lah tu ya. Jangan tambah kop, lim boleh punya. Ling-ling. Apa pendapat Ling kalau satu orang itu meminjamkan kita satu barang, kemudian dia minta balik? Apa kata Abu Talha? Kalau kau itu, biarlah hak dia. Kata. Begitulah anak kita Ling. Allah telah pinjamkan kepada kita anak kita. Malam ni Allah telah ambil balik. Kata. Terkejut Abu Talha tu tengok anak betul dah mati. Tapi sudah siap dibungkus, siap dikapan, siap dimandi. Esok itu mengadu dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, jangan takut. Nanti saya doakan kamu supaya dapat lebih banyak lagi anak-anak yang soleh-soleh belaka. Rasulullah pun doa. Lepas itu 9 orang anak lahir daripada Ummu Sulaim. Semuanya mujahid belaka. Tahu apa mujahid? Pejuang di dalam Allah belaka. Ini cerita yang masyhur sekali dah. Ya, cerita Abu Talha dengan isterinya Ummu Sulaim. Itu dah lebih kurang ya. Berkata, bergembiralah oleh keampunan Tuhan terhadapmu. Aku pun masuk ke dalam masjid. Aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dikelilingi oleh orang ramai. Maka bangunlah Talha bin Abdullah tadi radhiyallahu anhu segera mendapatkan aku, berjabat tangan dan mengucapkan bahagia kepada aku. Demi Allah, tiada seorang pun dari sahabat-sahabat Muhajirin yang berpindah dari Mekah yang bangun selain Talha. Yang bangun tu Talha saja, yang lain tak. Itu tidaklah dapat dilupakan oleh Ka'ab terhadap Talha. Kerana Talha seorang yang bangun, yang lain tak ada. Apabila aku memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berseri-seri muka beliau, kesukaan, baginda itu suka berbenar ya. Dan bersabda, bergembiralah dengan sebaik-baik harimu yang semenjak engkau dilahirkan oleh ibu. Inilah hari yang paling gembira bagi kamu. Tak ada lagi selain daripada kamu dilahirkan oleh ibu, hari inilah paling gembira bagi kamu. Kata Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik tadi ya. Aku berkata, adakah dari Tuhan sendiri ya Rasulullah atau dari Allah? Jawab beliau, tidak, malahan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersukacita, sebenarnya cahaya mukanya laksana sekeping bulan
Ya, kami semua telah tahu. Kalau dia gembira tu kita tahulah macam mana gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu tuan-tuan. Akan sambung lagi, ada lagi tak? Apabila aku duduk di sampingnya, itu akan datang kita baca. Bulan depan ya. Panjang cerita ni insya-Allah. Okey, sekian dulu. Minta maaf boleh ya. Macam pandai menok kan. Pandai apa benda. Action je lebih. Okeylah, sekian dulu tuan-tuan dan saudara sekalian ya. Salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qauli hadza wa